Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ilham Karimi bin Muhammad Asri dari kuliah tahun 1 SEM 2 kelas 02. Di sini saya akan membentangkan mengenai subjek PIMK 3243 iaitu pengajian akhlak Islamiah. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah tercinta saya iaitu Ustaz Misri kerana dengan tunjuk ajarnya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini. Jadi kita lanjutkan kepada adegan yang seterusnya. Okey, jadi hari ini saya akan membentangkan tentang isu keruntuhan akhlak dan penyelesaiannya menerusi pemikiran Imam Al-Ghazali. Jadi di sini saya memilih Imam Al-Ghazali sebagai tajuk pembahasan saya pada pembentangan kali ini. Jadi sebelum kita masuk kepada isi-isi yang terdapat dalam pembentangan ini, kita lihat dulu kepada pengenalan. Jadi di sini, keruntuhan akhlak ini merupakan isu utama yang menggugat keutuhan umat Islam pada hari ini. Gejala ini merangkumi kerosakan dari segi akidah, pelanggaran syariah dan kemerosotan moral dalam kalangan masyarakat. Dalam menghadapi cabaran ini, tokoh besar Islam seperti Imam Al-Ghazali telah menawarkan pendekatan holistik yang bukan sahaja menyentuh aspek zahir tetapi juga pembentukan jiwa dan hati. Pendekatan beliau amat relevan untuk diaplikasikan dalam menyelesaikan krisis akhlak kontemporari. Jadi seperti yang kita tahu, keruntuhan akhlak ni dia bukan satu perkara yang asing lagi, yang asing lagi dibicarakan pada masa kini. Dalam era globalisasi yang pesat ini, manusia ni berdepan dengan cabaran identiti dan nilai yang meruncing. Jadi ajaran sesat seperti hedonisme, penyelewengan moral dan pengabaian agama semakin berleluasa pada masa kini. Jadi persoalannya, apakah cara yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi pembentangan kali ini akan merungkaikan segala masalah yang dihadapi masyarakat pada masa kini. Seterusnya kita lihat pula kepada biodata ringkas Imam Al-Ghazali. Nama penuh beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijrah ataupun 1058 Masihi di Iran. Jadi beliau wafat pada 505 Hijrah ataupun 1111 Masihi. Gelaran beliau adalah Hujjatul Islam dan mazhabnya adalah mazhab Asy-Syafi'i. Jadi bidang kepakaran beliau ialah ilmu fiqh, usuluddin, tasawuf, akhlak, falsafah dan logik. Guru terkenal beliau adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan karya agung beliau adalah Ihya Ulumuddin, Tahaffuz Al-Falasifah, Al-Muqaddimah min Al-Dalat, dan beliau pernah menjadi pensyarah di Madrasah Nazamiyah iaitu di Baghdad. Jadi seperti yang kita tahu, karya agung Imam Al-Ghazali ini ialah Ihya Ulumuddin. Jadi di dalam karya itu, beliau menghimpunkan pelbagai ilmu dalam satu kerangka yang menyeluruh iaitu merangkumi aspek akidah, syariah, tasawuf dan juga akhlak. Jadi kita masuk kepada isi kita yang seterusnya iaitu mengenai isu-isu keruntuhan akhlak semasa. Jadi di sini keruntuhan akhlak boleh diperincikan kepada 3 cabang utama iaitu keruntuhan dari aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Jadi setiap satu ini memberi kesan langsung kepada keharmonian sosial, kestabilan institusi keluarga dan kekuatan umat Islam secara kolektif. Jadi isu akidah yang hangat dibicarakan pada masa kini, isu akidah ini berlaku apabila pegangan umat Islam terhadap asas-asas iman menjadi longgar. Hari ini, fahaman seperti sekularisme, liberalisme agama, etisme dan pluralisme
semakin mendapat tempat terutama dalam kalangan generasi muda. Jadi antara contoh yang terdapat pada masa kini iaitu ramai remaja Islam tidak tahu rukun iman atau asas tauhid. Seterusnya, ada yang terpengaruh dengan ideologi barat seperti freedom of belief yang menolak syariah semata-mentah. Jadi antara dalil Al-Quran yang antara dalil yang terdapat dalam Al-Quran yang dapat membahaskan tentang isu ini iaitu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, yang bermaksud kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Seterusnya berkenaan dengan isu syariah. Jadi di sini pelanggaran terhadap syariah Islam merupakan satu lagi bentuk keruntuhan akhlak. Gejala zina, pergaulan bebas, rasuah, penipuan dan ketidakadilan dalam sistem sosial dan ekonomi berpunca daripada kegagalan mereka untuk mematuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara contoh semasa yang kita dapat lihat pada masa kini iaitu kes kelahiran luar nikah yang tinggi. Seterusnya rasuah dalam sektor awam dan swasta, dan seterusnya ketidaktelusan dalam muamalat kewangan. Jadi kita dapat lihat pada masa kini banyak generasi muda mengabaikan syariat Allah SWT. Mereka melakukan zina, pergaulan bebas tanpa rasa bersalah. Semua ini berlaku kerana ketidakfahaman mereka dalam memahami syariat Allah SWT. Jadi antara dalil yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat ke-32 iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang bermaksud dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Seterusnya adalah berkenaan dengan isu akhlak. Jadi isu ini merangkumi perbuatan yang tidak beradab, hilangnya rasa malu, kezaliman terhadap orang lain serta kekerasan dalam pergaulan seharian. Jadi antara contoh semasa yang kita dapat lihat pada masa kini iaitu buli di sekolah dan universiti, sikap biadab terhadap ibu bapa dan guru, dan seterusnya penyebaran fitnah dan budaya maki hamun di media sosial. Jadi dalam era globalisasi ini, kita dapat lihat bahawa terutamanya dalam media sosial, kita dapat lihat banyak penyebaran fitnah, buli cyber, kekerasan dan sebagainya. Dan perkara ini kini menjadi semakin berleluasa. Jadi dalam yang terdapat di dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad dan hadis yang ke-273, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Jadi seperti yang saya bicarakan sebentar tadi, kita dapat lihat bahawa banyak isu-isu seperti isu akidah, isu akhlak dan juga isu syariat yang semakin menjadi-jadi pada masa kini. Jadi di sini Imam Al-Ghazali menyediakan penyelesaian bagi mengatasi isu-isu tersebut. Jadi di sini saya akan membahaskan mengenai penyelesaian menurut Imam Al-Ghazali. Jadi yang pertama iaitu penyucian jiwa, iaitu tazkiyatun nafs. Jadi Imam Al-Ghazali melihat akar kepada kerosakan akhlak ialah kerosakan jiwa. Jadi beliau memberi penekanan kepada pembersihan hati daripada sifat-sifat mazmumah seperti riya, ujub, hasad dan cinta dunia. Jadi antara dalil yang terdapat di dalam kitab beliau iaitu Ihya Ulumuddin yang mengatakan bahawa ilmu tanpa amal adalah gila dan amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Dan juga terdapat di dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat ke-9 yang bermaksud, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa. Jadi maksudnya di sini beliau memperincikan cara-cara untuk menghapuskan sifat-sifat mazmumah ini adalah dengan menggantikan
menyebutnya dengan sifat mahmudah seperti ikhlas, sabar, tawaduk dan juga ridha. Jadi beliau memperkenalkan konsep muhasabah lah, iaitu menilai diri sendiri, dan muraqabah iaitu merasai kehadiran dan pengawasan Allah sebagai pendekatan utama dalam pembinaan akhlak. Jadi menurutnya, individu yang berjaya ialah mereka yang sentiasa menilai dan memperbaiki diri serta menjadikan agama sebagai asas kehidupan harian. Jadi penyelesaian yang kedua iaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi di sini Imam Al-Ghazali membahagikan ilmu yang bermanfaat ini kepada dua, iaitu ilmu fardu ain, iaitu yang wajib diketahui oleh semua umat Islam, dan ilmu fardu kifayah yang diperlukan dalam kalangan masyarakat. Namun, beliau menegaskan bahawa ilmu mestilah mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar untuk nama dan kemegahan. Antara hadis yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim, nombor ke 2699. Jadi yang bermaksud barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi di sini kita hendaklah bersyukur kerana bukan semua orang terpilih untuk bukan semua orang Allah SWT memilih untuk menuntut ilmu. Terutamanya adalah ilmu agama. Jadi kita sebagai umat Islam mestilah terus menuntut ilmu dan memahami ilmu tersebut supaya kita dapat menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat dengan lancar. Seterusnya, penyelesaian yang seterusnya iaitu tasawuf yang selari dengan Islam. Jadi di sini beliau mengkritik amalan sufi yang ekstrim dan menyimpang. Bagi Imam Al-Ghazali, tasawuf mestilah berdiri atas landasan syariah dan sunnah. Jadi beliau memurnikan tasawuf daripada ilmu bid'ah dan khurafat. Jadi jika seseorang itu dapat memahami ilmu tasawuf yang selari dengan agama Islam, jadi mereka dapat melahirkan individu yang seimbang dari sudut rohani dan juga jasmani. Jadi yang seterusnya iaitu kritikan Imam Al-Ghazali terhadap falsafah yang menyeleweng. Dalam Tahafud Al-Falasifah, Imam Al-Ghazali ini menolak fahaman seperti alam ini azali, iaitu tiada permulaan. Tuhan tidak mengetahui perkara juz'iyat, iaitu perkara-perkara yang kecil. Dan seterusnya, tiada kebangkitan jasad di akhirat. Jadi, Imam Al-Ghazali menolak sementah-mentah fahaman seperti ini kerana fahaman ini benar-benar melanggar syariat Islam dan agama Islam. Seterusnya iaitu kesilapan ahli falsafah adalah kerana mereka meletakkan akal di atas wahyu. Jadi Imam Al-Ghazali menentang ahli falsafah yang memberi pandangan ini kerana kita mestilah mengutamakan wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya kita lihat pula kepada sumbangan Imam Al-Ghazali kepada pembentukan akhlak. Jadi Imam Al-Ghazali ialah antara ulama yang berjaya menggabungkan antara syariah, tasawuf dan falsafah dalam kerangka Islam. Jadi Ihya Ulumuddin menjadi bukti bahawa betapa beliau memberi keutamaan kepada pendidikan hati dalam membentuk masyarakat yang berakhlak tinggi. Jadi beliau juga memperkenalkan konsep muraqabah, iaitu rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani kehidupan seharian. Dan seterusnya iaitu dalam pendidikan pula, beliau menekankan niat yang ikhlas, adab antara guru dengan murid dan disiplin rohani. Jadi pemikiran Imam Al-Ghazali ini masih relevan dan kita sebagai umat Islam boleh mengaplikasikan pemikiran beliau dalam menjalani kehidupan seharian. Jadi seterusnya kita lihat pula kepada pengajaran daripada pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa hati adalah raja kepada anggota badan. Sekiranya hati kita baik, maka seluruh jasad akan turut menjadi baik. Beliau berpendapat bahawa masalah akhlak tidak dapat diselesaikan dengan hukum semata-mata, tetapi mesti bermula dari dalam diri.
antara pandangan beliau yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin, iaitu perbaiki hatimu, maka akhlakmu akan mengikuti. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa hati ini menjadi kunci utama dalam membentuk peribadi kita sebagai umat Islam. Sekiranya hati kita ini baik, maka akhlak kita juga akan menjadi baik, dan begitulah sebaliknya. Jadi antara dalil yang dapat membahas tentang ini iaitu hadis yang terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud sesungguhnya dalam tubuh manusia ada seketul daging. Jika baik ia, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati. Jadi seterusnya pula iaitu ilmu yang benar ialah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ilmu ini bukan sekadar hafalan dan hujah, tetapi alat untuk menyucikan diri dan mengenali Tuhan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa ilmu yang tidak diamalkan atau disalahgunakan boleh menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan. Jadi kita sebagai umat Islam bukan sekadar untuk menghafal dan menggunakan ilmu itu sebagai hujah semata-mata, tetapi kita hendaklah menggunakan ilmu ini sebagai panduan dalam menjalani kehidupan seharian. Jadi antara dalil yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2722 yang bermaksud, Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa ilmu yang bermanfaat itu sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Jadi seterusnya pula iaitu niat yang ikhlas adalah asas kepada segala amal. Jadi dalam semua karyanya, Imam Al-Ghazali sering memulakan dengan bab mengenai keikhlasan. Menurutnya, amal yang baik tetapi tidak ikhlas akan sia-sia di sisi Allah. Jadi antara dalil yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan seterusnya pula iaitu mujahadah, adalah mujahadah adalah jalan menuju kebaikan. Jadi mujahadah itu sebenarnya bermaksud berjuang untuk melawan hawa nafsu. Jadi di sini beliau banyak membahaskan tentang nafsu amarah, iaitu nafsu yang menyeru kepada kejahatan. Untuk membina akhlak, seseorang mesti melawan hawa nafsu dengan kesabaran dan disiplin rohani. Jadi antara dalil yang terdapat dalam Al-Quran iaitu surah An-Nazi'at yang bermaksud, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka syurgalah tempat tinggalnya. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa sifat marah itu adalah sifat yang sangat keji dan tidak disukai dalam agama Islam. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah mengawal rasa marah dan juga perasaan hawa nafsu dalam kehidupan seharian. Jadi sebagai kesimpulan dalam pembentangan saya pada kali ini, keruntuhan akhlak ini bukanlah fenomena baharu tetapi telah berlaku sejak zaman dahulu. Namun dalam menghadapi cabaran moden, pendekatan Imam Al-Ghazali masih kekal relevan dan efektif. Beliau menekankan bahawa perubahan masyarakat mesti bermula dari perubahan individu, iaitu melalui pemurnian akidah, penghayatan syariah dan pembentukan akhlak yang mulia. Jadi, keseimbangan antara ilmu, amalan dan penyucian jiwa juga yang diketengahkan oleh beliau harus dijadikan asas kepada sistem pendidikan dan pembinaan sahsiah umat Islam. Maka adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk menghidupkan pemikiran Imam Al-Ghazali agar umat Islam kembali kepada jalan yang lurus, berakhlak mulia dan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Saya memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan bahasa daripada saya. Jadi saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.